kita nak belajar pasal elektrik lah. Tak maaf lah bahan masuk lambat tadi sebab cikgu lupa bahan belum masuk. Macam tu. Kemudian kelas kita minggu depan lah. Kelas kita minggu depan hari, sekejap je tengok balik. 5 November kita masuk elektronik. Itu macam biasalah hari Rabu. Macam hari ni je lah kita tukar. Tak maaf banyak-banyak. Kita tengok soalan kita yang pertama. Rajah 25 menunjukkan sebuah litar elektrik. Apabila suis S ditutup, bacaan ammeter adalah 50 mili ammeter. M dekat situ mili. Berapakah kuantiti cas yang mengalir melalui mentol itu dalam masa 10 saat? Jadi kat situ kita tahu bacaan ammeter adalah menunjukkan arus I. Unit 50 mili ammeter kena tukar kepada ammeter sahaja. Ammeter pula 50 mili ampere kepada ampere sahaja. Jadi kita kira macam ni. Q sama dengan IT. Q adalah nilai charge. So sini okey kan? Dan soalan ni direct je lah. Sebenarnya soalan elektrik ni memang dia suka keluar dekat objektif dalam 3 ke 4 soalan secara purata. Dan hampir 3 ke 4 soalan tu, 2 daripada soalan biasanya melibatkan pengiraan. Jadi emang formula dia berdasarkan list formula lah diberi. Cuma pada pengiraan dekat struktur tu kadang-kadang tak ada dalam list formula yang kita beri. Okey. Nanti kita bincang kemudian. Graf manakah yang menerangkan hukum Ohm? Jadi hukum Ohm kita ingat apabila beza keupayaan bertambah, arus akan bertambah. Dia berkadar terus. Kalau kita tengok satu-satu graf ni graf A, B, C ni graf linear, graf lurus. D, yang ni graf tak linear lah. Ini masuk peningkatan juga, yang ni meningkat. Tetapi, ada tetapinya. Dalam fizik graf yang melengkung ni sangat sikit topik dia. Untuk hukum Ohm graf linear lah. Yang ni berkurang. Kalau graf macam ni, ini untuk DGE, daya gerak elektrik. Ada bateri lah. Yang ni memang kita tak ada belajar. So jawapan kita C kat sini. So soalan teori macam ni jangan terlepas pandang, tengok satu-satu. Soalan-soalan ni saya ambil soalan partial lagi lah. Yang macam biasalah soalan-soalan partial. Kita tengok rajah 3. Soalan 3. Rajah 26 menunjukkan 1 litar elektrik. Berapakah, typo nacaan lah pula. Berapakah bacaan ammeter apabila suis dihidupkan? Bermaksud apabila suis ini dihidupkan, dia sambung, arus daripada bateri ni akan masuk lalu ammeter, kemudian dia pecah dua, satu lalu dekat 4 ohm, satu lagi lalu dekat 2 ohm dan dia keluar balik. Jadi kamu tengok 4 ohm dengan 2 ohm perintang ni, ini adalah rintang selari. Jadi kamu kena kira nilai rintangan di sini dulu. Jadi bila kita kira 1/R sebab dia bentuk selari. Bila kita dah dapat 1/R, kita nak R je. Jadi kita terbalik. Sentiasa ingat dalam fizik, jawapan tidak boleh dalam bentuk pecahan. So kita kira kita dah dapat nilai R, kita pakai formula V sama dengan IR. So kita dapat nilainya, bundarkan pada hampir, so jawapan dia D. Okay. Jadi untuk litar siri dan selari dah belajar sebenarnya dalam RBT, ulang balik dekat dalam fizik. Jadi sepatutnya dah mahir lah. Yang bila kira litar siri dan selari, sentiasa ingat jawapan tidak boleh ditinggalkan dalam bentuk pecahan. Cikgu tak advise, kecuali kamu memang terror maths lah, kamu congak. Tapi cikgu tak advise kamu congak. Kalau kamu tak terror, kamu tekan kalkulator. Sebab ada kes cikgu jumpa, dia kira nilai R, bermaksud dia kira 1/R,
sama dengan 1/2 campur 1/2 campur 1/2. Yang mana jawapannya sepatutnya 3/2. Tapi calon tu jawab 1/R sama dengan 1/6. So berlaku kesilapan kat situ. Logiknya dia tak akan silap lah sebab dia budak kelas sains. Benda tu sangat basic. Tapi cuai. Jadi sentiasa hati-hati tekan kalkulator. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Kalau ada apa nak tanya, tanya. Okay, soalan ni cikgu letak loop. Loop ni sebab nak tengok Lita ni dia close macam mana. Jadi daripada terminal positif ni, arus akan bergerak terus jumpa balik terminal negatif. Bermaksud satu lita lengkap. Lita ni lengkap. Lita ni lengkap. Lita ni pun lengkap. Okey. Sekarang dia kata lita manakah yang digunakan menentukan daya gerak elektrik satu sel kering. Jadi kita tahu sambungan voltmeter pada lita mesti selari, sambungan ammeter mesti sesiri. Okay, yang ni sambungan ammeter sesiri, betul. Voltmeter salah. Yang ni ammeter betul, tapi voltmeter tak ada. So dia nak menentukan daya gerak elektrik bagi satu sel kering. Daya gerak elektrik bermaksud duduk pada baterinya. Jadi kita akan ukur kat sini voltmeter kita. Bukan di sini. Yang ni dikira sebagai selari voltmeter yang ni. Atau kita akan ukur macam ni. Letak voltmeter kat sini. Atau kat sini. Jadi ini satu loop yang tertutup. So jawapan kamu adalah D. Okay, yang ni tengok betul-betul. Ada siapa tak jelas kenapa jawapan dia D. Boleh jawapan dia D? Okay, kalau tak ada isu, kita pergi kepada soalan ke-5. Mengasih Adam. Raja 27 menunjukkan sebuah mentol di mana filamennya dibuat daripada dawai tungsten. Fungsi dawai tungsten bergulung adalah untuk, dawai tungsten ni kat mana? Kat tengah ni. The idea dia macam ni. Apabila arus mengalir, dia akan mengalir melalui dawai ni, kemudian dia keluar balik. Dawai yang tengah ni sangat nipis, apabila dialihkan arus, kita tahu arus elektrik boleh menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Jadi apabila macam kita pakai iron ada panas, kalau kita pakai laptop lama, laptop kita panas, kalau kita pakai apa lagi, banyak alat elektrik kita panas sebenarnya, dia menghasilkan haba. Jadi apabila arus elektrik mengalir kat tungsten ni, dia menyebabkan dawai yang halus ni, dia akan membara. Macam besi dekat dalam oven tu. Dia nampak warna merah membara. So dia halus kat sini kerana kerintangan dia tinggi sebab kita belajar dalam hukum Ohm, pada satu konduktor Ohm. Ni boleh letak nota kat tepi soalan ni. Pada satu konduktor Ohm, dalam hukum Ohm, untuk rintangan tinggi, dawai itu mesti panjang. Dawai itu mesti nipis. Jadi dia bergulung bermaksud dawai dia panjang. Sebab apabila kita luruskan dawai yang bergulung, dia panjang. Dan dia nipis. Jadi apabila dawai ni membara, merah membara, dia pun nak balas dengan gas yang ada dekat dalam ni. Sebab tu dia nampak menyala. Jadi fungsi dawai tungsten bergulung adalah untuk, dapatlah jawapan dia kan? So rintangan tinggi bergantung pada ni lah, ni berdasarkan konduktor Ohm. So jawapan kita C kat sini, meningkatkan rintangan. Okay. Tengok satu. Raja 24 menunjukkan dua mentol yang serupa disambung secara selari. Selari lah ni. Ni mentol serupa. Pernyataan manakah yang betul tentang dita itu? Bila dia kata sambungan secara selari, salah eja, mentol lah pula. Nilai DGE pada mentol P dan mentol Q dah sama. Bermaksud kalau DGE dekat sini 6 volt, yang ni pun 6 volt, yang ni pun 6 volt. Tu maksudnya sama. Bila dia kata mentol serupa, bermaksud rintangan pada mentol ni sama. Jadi dekat sini kita tengok jawapan yang kita dapat, kita tak boleh kata mentol P cerah pada mentol Q. Sebab dia dapat voltan yang sama. Dan dia mentol yang sama, rintangan yang sama. So kita dapatlah jawapan dia. Tahulah kan jawapan yang mana kan?
Jawapan dia B kat sini. Boleh Yang ni boleh kan? Kalau ada soalan nak tanya, type je dekat ruang message. Nak interrupt pun boleh juga, just on je speaker. So kita tengok pula soalan nombor 7. Sebuah cairan elektrik berlabel 240 volt, 550 watt digunakan untuk mendidihkan air selama 5 minit. Jadi bila kita jawab soalan macam ni, kita highlight yang dulu. 1, 2, 3 maklumat yang kita ada. Jika arus yang mengalir adalah 2.3A, dia dah bagi arus dah. Hitung jumlah charge. Dia nak jumlah charge bermaksud dia nak Q. So Q sama dengan IT. Sebab 5 minit, T unit SI kita saat. Sebab tu kita buat 5 darab 60 tukar pada saat. Jadi kita dapat jawapan yang sepadan. Jadi hati-hati bila jawab soalan macam ni, hati-hati. Kita kena tengok kalau biasanya macam GCM dia bagi dalam gram, kita kena tukar pada kilogram. Ikut unit SI dia. Masa dia bagi dalam minit, kalau dia pakai simbol T, bermaksud kita kena tukar dalam saat. Tapi depends juga kepada soalan juga. Tapi kebanyakannya begitu. Kita tengok pula ini. Rajah 23 menunjukkan graf arus beza keupayaan. Ni arus beza keupayaan. Lita manakah yang digunakan untuk menghasilkan graf tersebut? Jadi kita tengok lita ni, kalau dari segi perintang dia sama je. Ini ada rheostat, ini ada perintang. Rheostat, perintang. Berbezanya kesusunan pada sel kering ni, DGE ni. Yang ni sama DGE macam ni. Cuma yang ni DGE terbalik. ACD ni DGE dia, kedudukan DGE dia sama je. Dan perbezaan yang kedua adalah sambungan pada voltmeter, kedudukan voltmeter dan kedudukan ammeter. Seperti yang kita tahu, sambungan voltmeter mesti selari. Sambungan ammeter mesti sesiri. Jadi ini terbaliklah, sepatutnya voltmeter kat sini, ammeter kat sini. Yang ni ammeter tapi voltmeter ni terbalik juga. Voltmeter ni nak ukur apa sebenarnya? Kalau voltmeter ni kedudukan dia sesiri dengan lita ni, bukan selari. So salah ni sebab sambungan voltmeter dia. Yang ni kita tampaklah terbalik. Sepatutnya kat sini voltmeter, kat sini ammeter. Yang ni yang sepatutnya. Ammeter kena sesiri. Atau kalau kita buat satu loop, tutup habis. Ammeter. Voltmeter kena selari. Macam tu. So ingat sambungan ni. Kita tengok soalan nombor 9. Kita tengok soalan nombor 9. Rajah 25 menunjukkan 1 liter elektrik. Ini ada liter elektrik. Jika sel kering yang serupa, maksudnya ni, tambah lagi 1 secara selari dengan PQ. Dia tambah ke atas ni. Bermaksud kalau dekat sini 6 volt, tambah lagi 6 volt. Jadi dia kata akan menyebabkan, bermaksud jumlah, sebab dia kata selari, jumlah beza keupayaan voltan dalam liter masih lagi sama sebab selari. Kecuali kalau sesiri. Maksudnya kalau 6 volt, tambah lagi 1 6 volt dekat sebelah dia, jadi 12. Tapi kalau dia kata selari, 6 volt kat atas, kat sini pun 6 volt. Jadi kita tengok akan menyebabkan, apa akan jadi dengan liter ni sebenarnya? Arus berkurang? Tak, arus tetap sama. V sama dengan IR, V sama dengan IR, formula kita. Tiada pertambahan V. Macam mana nak bergerak arus? Kuasa mentol P sama dengan I kuasa 2V. P sama dengan IV, I kuasa 2R. So masalahnya V kita sama, kuasa pun tak. Kecerahan mentol bergantung kepada arus. Kalau arus besar, barulah kecerahan mentol berkurang. Masalahnya kita kata arus tu sama. Kalau arus besar, kecerahan besar. Kalau arus kecil, kecerahan kecil. Macam tu. Jadi sebenarnya, ya Allah. Jadi sebenarnya jawapan kita jumlah rintangan. Dalam ni ada rintangan, R kecil. Kalau dekat sini nilainya 2 rintangan, bila kita tambah lagi 1,
satu sel kering kat sini bermaksud 1/2 campur 1/2. Jadi jumlah rintangan akan jadi 1. Okey. Sampai sini. Faham tak soalan nombor 9? Boleh Terima kasih Adam. So kita tengok soalan yang seterusnya. Raja 26 menunjukkan sebuah mentol yang spesifikasi 240 volt 60 watt. Apakah tenaga elektrik yang digunakan oleh mentol itu dalam masa 5 jam dalam kilowatt jam? Kat sini dia nak unit dia, kilowatt jam. Jadi perkara yang pertama kita tengok 60 watt. Tukar 60 watt kepada kilowatt. Patutnya kat sini tak ada isu macam mana nak tukar. Tapi kalau ada isu macam mana nak tukar unit, kita belajar yang lain, bahagian lain lah. Kat sini macam mana cikgu dapat senang cerita macam bahagi 1000 lah. Kilo ni apa? Kilo ni imbuhan prefixes yang membawa maksud kuasa 3 kilo. Kalau mili negatif 3, kalau mega kuasa 6, kalau mikro negatif 6. Kalau senti negatif 2, kuasa apa? Cikgu sebut kuasa 6, kuasa negatif 6. Bermaksud daripada segi matematik kamu akan tulis darab 10 negatif 3 kuasa kat atas dia tu. Jadi buat gantian, masa kat sini tak payah tukar sebab dia nak dalam jam. Walaupun T ni kita tahu unit dia sepatutnya saat. Tapi jawapan nak dalam jam. Jadi ganti je direct. So kita dapat jawapan kita. Okay? So biasanya yang ni dia trik pada kilo ni lah trik. Saya rasa kalau 5 jam ni jarang lah yang tukar. Biasanya ramai silap dekat kilo ni. Jadi kita tengok yang seterusnya. Kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata Raja 26 menunjukkan 2 sel kering bernilai 1.5 volt setiap satu dan 2 perintang bernilai 2 ohm setiap satu disambung dalam 1 liter elektrik. Cikgu tengok Raja kosong macam ni, kamu boleh conteng kat mana 1.5, kat mana 2 ohm macam tu. Berapakah jumlah beza keupayaan dan rintangan dalam liter itu? Sebab bentuk dia selari. Jadi kalau bahagian sini 1.5, sini pun 1.5, sini pun 1.5, sini pun 1.5. Selari, nilai beza keupayaan dia sama. Kalau siri, nilai arus yang sama. Tapi sebab dia selari, nilai beza keupayaan dia sama. Jadi jawapan C dengan ni dah salah dah. So jawapan kita A atau B sahaja. Kemudian sebab dia selari, dia nak rintangan dalam liter. Jadi kamu kira rintangan dalam liter. Sebab selari, kita kira 1/R. Jadi kamu dapatlah jawapan kamu. Jawapan kamu B. Okay? So kita tengok soalan nombor 12. Raja 27 menunjukkan satu sel kering disambung kepada sebiji mentol dan arus mengalir melaluinya ialah 0.5 A. So arus 0.5. Berapakah beza keupayaan merentasi mentol? So yang ni direct saja sebab dia ada bagi E ni epsilon kat sini. So kamu pakai formula macam ni. Gantian direct sahaja. Ni formula ni kalau kita pecahkan 1 kali R, IR sama dengan V. So I kali 1 kali R pula, I kali R. I kali R dapat IR kecil. So tengoklah apa maklumat yang kita ada, kita buat gantian saja. Kemudian kita tengok soalan nombor 13. Dia bagi dua bekalan kuasa 12 volt. Tapi yang ni tak cerah, yang ni nampak lebih cerah. 2.82, Raja 28.2 lebih cerah. So kalau kita tengok dua-dua mentol 12 volt, bezanya watt. Mentol yang pertama ni, yang P ni 12 watt. Yang Q 24 watt. Jadi kita tahu dia lebih terang kenapa? Kerana mentol Q dia menggunakan lebih tenaga. Watt tu kuasa. Kuasa E sama dengan PT kalau kita kaitkan dengan tenaga lah. So dia guna lebih tenaga.
Okay. Kita tengok yang seterusnya. Arus elektrik sebanyak 600 miliampere. Ni mili ni. Bermaksud ni kat sini ada 10 kuasa negatif 3. Mengalir satu perintah dalam masa 3 saat. Berapakah bilangan elektron? So dia sebut bilangan elektron, bukan charge. Bilangan elektron.
Hello. Okey. Sekarang cikgu pakai akaun lain. Cikgu tak tahu apa mungkin setting dekat mikrofon tadi. So yang ni ada suara, dengar suaranya? Tak perasan lah tadi? Okey, alhamdulillah. So kita pakai yang ni je. Cikgu kena ulang dekat B kan? B kan? Okay, kita ulang dekat B ni kan? Jadi kita tengok apa? Dekat soalan ni dia tak bagi nilai R. Jadi kita ganti nilai R ni kepada satu nombor. Bubuh je apa pun nombor. Tetapi macam biasa cikgu advise pada soal siri-siri yang dulu. Kalau dia tak bagi nombor, kita bagi nombor, kita letak nombor 1. Kenapa nombor 1? Kalau nak tambah senang, nak tolak senang. Kalau bahagi dapat diri dia sendiri, kalau darab pun dapat diri dia sendiri. Macam tu. Jadi kita letak nombor 1. So jawapan kita macam ni lah. So dapatlah 2 ohm kat sini. Soalan ni dia tak ada nilai R besar. Sebab dia nak nilai arus. Okay, untuk soalan B ni jelas. Jelas soalan B? Okay. Kita pergi pada soalan yang C pula. Dia kata cahaya antahasa daripada lampu sulur dalam rajah 8.2 malap. So cahaya dia tak terang. Malap ni maksudnya tak terang lah. Nyatakan pengebersuaian yang boleh dilakukan terhadap lampu sulur tersebut supaya dapat menghasilkan cahaya lebih terang berdasarkan aspek berikut. Bilangan bateri. Jadi bila dia bagi gambar lampu sulur, kat sini kita tak nampak bateri dia berapa. Jadi kita tulis banyak. Tulis je banyak macam ni. Sebab dia supaya daya gerak elektrik dia bertambah. Satu bateri 3 volt, kalau pakai 2 bateri dah jadi 6 volt. So itu adalah daya gerak elektrik dia. Kita sebut sebab dia bateri kan, kamu jangan sebut beza keupayaan. Sebab bateri memang daya gerak elektrik. So kalau tulis beza keupayaan salah lah. Jadi susunan bateri. Kalau kita letak susunan dia selari, kalau kita letak 3 volt, 4 biji, bermaksud kalau selari, dia punya daya gerak elektrik tetap juga 3 volt. Jadi kita kena letak susunan dia sesiri ataupun bersiri. Sesiri sebab daya gerak elektrik dia akan bertambah. Maksud kalau kita ada bateri 3 volt, kita susun secara sesiri, bermaksud kita pakai kat situ, kalau 4 biji, 12 volt je tu. Jenis mentol, kita ada 2 jenis mentol yang kita belajar. Filament macam tadi yang guna tungsten ataupun LED. Diod pemancar cahaya LED. So biasanya sekarang lampu-lampu kat rumah, lampu putih tu kebanyakannya dia orang pakai LED. Sebab kecekapan dia tinggi. Memang lampu kat rumah tu dia save energy. Kalau jimat elektrik pun boleh, tapi dalam soalan ni kamu tak boleh tulis jimat elektrik. Memang LED ni jimat elektrik. Sebab dia nak cahaya lebih terang. So dia lebih cekap, so cahaya dia lebih terang. Itu jawapan yang match dengan ayat dia, cahaya lebih terang. So kita tengok pada ini okey? So kita tengok kepada soalan nombor 16. So soalan esei tahun, jangan lupa 2022 kot yang ni. Tak lupa lah. Betul lah kot. 2022 kot. Sekejap. Betul lah kot 22. Nyatakan fungsi voltmeter. Voltmeter ni alat. Jadi dia akan ukur kuantiti fizik. So dia akan ukur beza keupayaan. Kalau kamu kata mengukur voltan pun boleh juga. Tapi kalau pada gambar rajah ni, apabila dia ukur daripada satu titik ke titik lain, ada titik rujukan, kita sebut beza keupayaan. Berdasarkan rajah 10.1,
Apakah yang berlaku kepada bacaan meter dan bacaan voltmeter apabila suis dihidupkan? Maksudnya bila suis ni disambung, arus boleh mengalir penuh litar ni lah. Kalau suis tak sambung, arus akan berhenti dekat ammeter. Bila litar ni tidak tertutup, terbuka macam ni, ammeter tak ada bacaan. Sifar. Tapi voltmeter ada bacaan sebab voltmeter tengah ukur sel kering. Kalau sel kering tu sebiji, 3 volt, bacaan voltmeter ni 3 volt lah. Macam tu. Jadi dia minta bacaan ammeter, bacaan voltmeter ni kamu kena highlight macam ni. Jadi kamu akan tulis bacaan voltmeter bertambah ataupun ada bacaan. Sebab ketika dia terbuka macam ni, bacaan ammeter ni kosong. Jadi bila dia tertutup, dia bukan lagi kosong, bertambah lah ataupun ada bacaan. Manakala bacaan voltmeter ni berkurang. Kenapa berkurang? Sebab arus dah keluar, nak keluar pada sel kering, dia ada rintangan dah kat sini. Sebab ada rintangan dalaman. Rintangan dalam. Ni alasan dia. Okay. Okay, untuk soalan yang macam ni pula, soalan esei yang macam ni, soalan bila bagi dalam bentuk jadual lagi senang. Tapi ini dia bagi dalam bentuk gambar rajah. So dekat sini dia kata, 4 jenis litar PQRS. Tengok, PQRS. Terdiri daripada 4 biji sel kering yang serupa. Dia dah bagi kat sini, sel kering yang serupa. 2 jenis sumber cahaya. Sumber cahaya dia ada 2 jenis, iaitu mentol berfilament dengan diod pemancar cahaya LED. So sumber cahaya dia ada 2 jenis, mentol berfilament dengan diod pemancar cahaya. Daya gerak elektrik bagi sel kering dan kadar kuasa setiap sumber cahaya adalah sama. Jadi dia bagi sekejap lah. Bermaksud nilai bateri ni semua sama. Kalau ni 3 volt, 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 macam tu. Kaji dan tentukan litar elektrik yang paling sesuai untuk menghasilkan cahaya yang lebih cerah dan sumber cahaya yang tidak mudah terbakar. Jadi kamu macam nak buat soalan ni, kamu study dulu jadual ni. Tengok apa perbezaan dia. Sambungan sel kering ada 2 jenis. Jenis 1, jenis 2. Kamu tengok jenis 1 yang macam ni, jenis 2 macam ni. Kemudian mentol berfilament dengan LED. Soalan ni dah bagi kan kat sini? 2 jenis sumber cahaya. Mentol berfilament dengan LED. Kemudian dawai kerintangan tinggi dengan dawai kerintangan rendah. Ni paling obvious lah. Kerintangan tinggi, kerintangan rendah. Ni perbezaan yang kedua. Yang kedua pula, yang ketiga. Kemudian tengok cara dia punya. Cikgu rasa cikgu silap ke ni? Cikgu silap ni. Yang ni yang hitam ni cikgu silap. Dia sepatutnya cikgu bulat yang ni. Sambungan mentol berfilament yang ni selari, LED ni selari. Sambungan mentol ada 2 jenis. Satu selari, satu siri. Jadi kamu tengok kat situ. Ini perbezaan pada setiap gambar rajah. Kenal pasti dulu. Ada sambungan yang berbeza. Jenis 1, jenis 2. Ada jenis mentol yang berbeza. Berfilament LED. Kerintangan dawai berbeza. Tinggi rendah. Sambungan mentol selari ataupun mentol sambung secara sesiri. Beda kenal pasti macam ni. Okay, sebab dia soalan esei. Setiap kali bila kamu tulis baca jawapan, pastikan nombor soalan ditulis. Macam tadi B, ada B1, ada B2. Tu tulis. Macam tu. So, kalau macam soalan esei, cikgu selalu suruh buat botak dulu. Satu ciri, satu alasan ataupun sebab. So, tengok yang pertama tadi, jenis mentol LED. So, kamu tahu mentol LED ni dia memang jimat tenaga. Dia sangat cekap, dia sangat cerah, jadi kehilangan tenaga dia rendah. Kalau kehilangan tenaga dia tinggi, bermaksud dia tak jimat tenaga. So kehilangan tenaga dia rendah, sebab tu dia jimat tenaga, tak pakai banyak elektrik. Ni jenis mentol. Kerintangan dawai ambil rendah. Apa akan jadi bila rintangan dawai rendah? Jumlah rintangan akan jadi rendah. Kerintangan dawai ini adalah sifat bahan. Rintangan berdasarkan kalau rintangan pula berdasarkan sambungan pada litar kita. Jadi kalau rintangan kita rendah, arus yang mengalir, magnetik dia besar. Dia punya arus yang besar. Jadi apa akan jadi? Dia kurang hilang tenaga sebab
dia punya rintangan rendah. Kalau rintangan tinggi, dia akan cepat jadi panas. So, dia banyak hilang tenaga. Macam tu. Kemudian, sambungan mentol kita pilih selari. Kita faham selari kalau satu mentol rosak, mentol lain masih berfungsi. Ini standard lah. Kalau sesiri, satu mentol rosak, walaupun mentol tu yang lain tu elok, yang rosak tu satu, bila dia rosak, dia menyebabkan litak itu terputus. Jadi mentol yang elok tu pun takkan menyala. Kalau kamu perasan, arus yang mengalir punya magnitude yang besar. Magnitude arus yang mengalir besar. Ni ayat ni sama je. Cuma tulis terbalik-terbalikkan. Sambungan mentol selari, jumlah rintangan berkesan. Setiap barang dia ada rintangan berkesan dia. So kalau selari, dia punya jumlah rintangan berkesan apa jadi? Macam tu. Sambungan sel kering, dalam soalan ni, kamu patut pilih salah satu, sel kering jenis 1 atau sel kering jenis 2. Tapi pada tahun ni, sebenarnya sambungan sel kering yang paling sesuai adalah jenis 1. Tapi kalau buat jenis 2 pun dia bagi dua-dua markah. So bergantunglah pada tahun tu. Jadi kita sebenarnya macam kamu calon, kamu tak ada panduan untuk menjawab. Yang kamu ada adalah soalan. So kamu jawab je pada soalan sebanyak mungkin, selogik mungkin dan cuba sefizik mungkin ayat dia. Dan jangan lupa pilih. Mesti pilih. Kalau kamu tak pilih, maka maksimum yang dapat adalah 4. Tapi bila kamu pilih, kamu berpeluang dapat markah maksimum 10. Ini contoh penulisan jawapan yang elok lah. Okey. Okey. Sampai sini ada nak tanya tak? Tak ada Okey. Simple je kan? Terima kasih Adam. So kita tengok pada soalan yang terakhir untuk yang ini. Dan soalan melibatkan pengiraan. Jadi dia kata satu elektrik mempunyai 2 sel kering 9 volt setiap satu, 9 volt, 9 volt. Emitter satu kipas mini, rintangan dalam sel kering 0.5, 0.5. Rintangan kipas mini ni pun ada rintangan 60 ohm. Rintangan berkesan bermaksud dia nak jumlah rintangan. Bila dia kata hitung rintangan berkesan, dia nak jumlah rintangan. Okey. Maka kat sini 3. Bacaan emitter 2. So maka dia 3 campur 2 dapat 5. Tulis formula yang ini ada markah. Kebanyakan tulis formula tak ada markah kerana formula telah diberi. Tetapi untuk kes tertentu, kalau formula tidak diberi, tulis formula ada markah. Jadi ini 3 markah pertama kita macam ni lah penulisannya. Kemudian dia nak bacaan emitter. Kita dah ada rintangan dalam, kita kira je. Kita tak boleh pakai yang kedua ni. Maklumat kita tak ada, tapi kita boleh pakai formula yang pertama. Jadi kalau kamu tulis 2 formula macam ni, dia agak confusing. Cikgu, jadi maksudnya dalam exam nanti kamu tulis satu formulanya. Cikgu tulis dua-dua ni supaya kamu buat pilihan berdasarkan maklumat yang kita ada. Dia nak cari I. Tapi nilai R kecil dah bagi. Macam ni nilai V tak ada ni. Kita tak tahu nilai V berapa. Sebab tu formula yang kedua ni tak boleh pakai. So kita buat gantian. Kat sini markah dia 2 je. Satu markah pada gantian. Satu markah lain pada jawapan akhir dengan unit yang sepadan. Okay, macam tu. Alright. Kita tengok kepada soalan 17. Rajas 10.1 menunjukkan sebuah dapur elektrik yang berlabel 1000 watt dan 240 volt. Apakah maksud arus elektrik? So kita tahu arus elektrik kita boleh dapat formula I sama dengan Q per T daripada formula Q sama dengan IT. Formula diberi. Katakanlah kalau tak ada idea sangat, kamu boleh tulis macam ni tapi kena beritahulah I ni apa, Q ni apa, T ni apa. Macam tu.
Tapi kalau boleh kita tulis dalam bentuk ayat. Arus elektrik ialah kadar pengaliran cas. Sebab dia bahagi dengan masa, kita guna perkataan kadar. Tapi kalau bahagi kepada perkara yang unit dia sama, contohnya kalau bab cahaya tu N sin I bahagi dengan sin R, yang tu kita sebut nisbah. Nisbah apa kepada apa. Ingatlah tu, nanti ada masa nanti kita revise balik cara nak tulis definisi berdasarkan formula. So soalan B2, kelaktar rentas elemen pemanas dalam dapur elektrik tu, kelaktar rentas dia, kira rintangan dawai perintang tersebut. Yang kedua dia minta arus elektrik yang mengalir dalam dawai perintang tersebut ialah 4.2 ampere. Kira kuasa yang dihasilkan oleh dawai perintang tersebut. So untuk yang pertama ni kita kira P sama dengan V kuasa 2 bagi R. Boleh pakai formula lain, janji dapat nilai R. Sebab dalam bab elektrik ni dia guna banyak formula. Kadang-kadang kita kena kira 2 kali, 3 kali, boleh dapat jawapan I yang sama. Tapi kalau kita tahu satu formula yang sepadan, kita kira sekali direct macam ni lah. Bermaksud, katakanlah kamu ada idea tapi kamu tak pakai formula P sama dengan V kuasa 2 per R. Mungkin kamu pakai P sama dengan IV. Lepas tu kamu kira V sama dengan IR pun boleh juga. Jadi formula dia sepadan. Okay, dengan jawapan akhir dengan unit yang sepadan. Yang perkara kedua di sini diminta arus elektrik mengalir dalam satu dawai perintang ialah dia dah bagi arus siap-siap 4.2. Jadi dia nak kira kuasa yang dihasilkan oleh perintang tersebut. Ni kita pakai P kuasa 2 R. Sebab gantian je, ni jawapan. So jawapan dalam titik perpuluhan minimum 2 titik. Sebab kita advise kan kalau nak ambil 4 titik pun tak ada masalah. Kalau nak salin satu kalkulator pun tak ada masalah. Cuma nampak comel sahajalah. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Yang ni. Sebuah periuk yang diletakkan atas dapur elektrik. Okay, ni periuk, ni dapur elektrik. Kadang-kadang gambar rajah ni lukis untuk bantu kamu membayangkan. Tapi kadang-kadang kuasa pembayangan kita tak sama kan. Gambar rajah tu pun tak membantu. Sepatutnya gambar rajah tu membantu kamu visualkan apa yang tengah dipersoalkan. Jadi kat sini ditanya, terangkan bagaimana elemen pemanas dapat digunakan untuk memanaskan makanan dalam perut. Ada 2 benda dia minta kat sini. Dalam perut pula, dalam periuk. Elemen pemanas memanaskan makanan. Jadi kita tengok elemen pemanas. Elemen pemanas tu macam mana? Bentuk dia bergulung, gelung, bentuk berlengkar-lengkar tu. Apa akan jadi bila bentuk gelung? Kita tahu gelung adalah dawai yang panjang. Apa akan jadi bila dawai itu panjang? Menjadi rintangan dia tinggi. Rintangan yang tinggi pada dawai yang halus dan dawai yang panjang. Tadi dalam slide yang sebelum tadi kita dah tulis notes dah kan. Apa jadi bila rintangan dia tinggi? Dia boleh menghasilkan apa dengan cepat lah kalau rintangan tinggi. Kalau rintangan rendah pun menghasilkan apa juga. Tapi mungkin lambat sikit. Jadi kamu akan tulis jawapan kamu seperti ini. Okay, untuk soalan 4 markah. Kalau kamu cikgu ulang balik seperti dalam kelas-kelas yang lalu. Kalau kamu tahu dia melibatkan hukum apa. Contohnya dia melibatkan hukum Archimedes. Macam tu. Jadi kamu tulis sekali maksud hukum yang kamu tahu. Soalan macam ni lah yang 4 markah ni. Kalau kamu tak tahu soalan ni melibatkan hukum apa. Tapi kamu tahu dia melibatkan formula tertentu. Macam soalan yang ni dia melibatkan formula P sama dengan I kuasa 2R. Tulis je formula yang kamu tahu. Kemudian kamu nampak cara cikgu portraykan dia punya idea. Daripada elemen pemanas, kita tengok gambar rajah, kita tengok dia bentuk gelung atau gelung. Jadi elemen pemanas dalam bentuk gelung. Jadi kita tahu bila bentuk gelung, dawai dia akan jadi panjang. So macam tu lah. Okey. Sampai sini okey? Okey. So kita pergi yang terakhir. Soalan dia. Dia tanya kat sini.
Didapati tidak tahan lama. So dia tak tahan lama. Mengambil masa yang lama untuk memanaskan makanan, menunjukkan ciri-ciri 4 elemen pemanas. Jadi dia nak elemen pemanas ni akan jadi opposite daripada yang ni lah. Dia nak boleh tahan pemanas yang tahan lama, memanaskan makanan yang cepat. So dia nak reasoning kita tak jauh daripada ayat ni. Ingat, ayat soalan tak boleh jadikan jawapan, tapi dia boleh jadi sebagai hint kepada jawapan. Kena ingat macam tu. Jadi kamu tengok bentuk dawai, kamu tahulah mestilah bergelung sebab kamu nak dawai tu panjang. Kamu nak dia punya rintangan tinggi. So daripada sini bergelung, apa lagi yang kamu nampak? Kamu ada 2 kerintangan. Tinggi ke rendah? Apa maksud kerintangan? Ini nak buat apa? Nak buat pemanas. Kalau nak buat pemanas, rintangan kena tinggi ke rendah? Rintangan tinggilah. Sebab bila rintangan tinggi, senang dapat haba. Bukan, Dam. Dia macam ni, Dam. Dalam banyak-banyak ni, kita tengok dulu yang mana kita sangat yakin. Bila melibatkan bahan, janganlah pilih terus nikrom ataupun aluminium. Kecuali kamu memang tahu memang pakai nikrom. Macam tu. Tapi kalau macam ni, pilih nikrom, okeylah. Bulat je dulu nikrom tu. So, yang ni cikgu bulatkan 2. Jadi cikgu nampak dah ada satu trend. L ni dah ada 2 bulatan dekat dia. So, automatik kamu tahu L lah jawapan dia. Terus tak payah tengok dah yang lain. Terus kita design nak tulis jawapan dia. So, salin balik. Macam tu, Dam. Faham Terus salin balik bentuk dawai. Bentuk dawai perintang, cikgu tulis bentuk dawai je. Bergelung. Kerintangan dawai perintang ni tinggi. Bahan dawai perintang, ini mikro. So, kita pilih L kan. Bahan salutan luar, maksudnya ini, keluli. Lepas tu kita bagilah alasan kita yang sebanyak mungkin, selogik mungkin, sefizik mungkin. Kita tahu dawai yang gelung adalah dawai yang panjang. Apa jadi bila dia panjang? Menyebabkan rintangan yang tinggi. Apa jadi bila rintangan sampai sini okey ke? Cik rasa macam jual ubat dah pula. Okey, jadi terus tulis pilih L. Macam tu. Adalah kalau kamu tengok buku rujukan, dia tulis pilih L, dia ulang balik ciri. Okey, kalau tanya cikgu, kalau kamu ada masa, pilih L, jangan ulang ciri, ulang sebab. Sebab ni yang akan boleh berulang, tengok ni. Rintangan tinggi. Tidak mudah teroksida tu maksudnya tidak mudah berkarat dah. Teroksida tu pengaratan. Jadi bila keluli tu maksudnya dia tidak mudah teroksida, tidak mudah berkarat. Tu dah gelung pemanas tu kat dalam periuk. Rice cooker ada, dekat dalam apa nama dia, oven ada, toaster ada. So dia ada salutan kat luar tu. Okey sayang, kita dah sampai slide kita yang terakhir. Ada nak tanya apa-apa tak? Ya betul, macam dalam air fryer tu. Okey. Kalau tak ada tanya apa-apa, kita berhenti kat sinilah. Cikgu baru dapat upload bahan rakaman yang lama. Nanti cikgu letak link dia dalam Telegram. Nanti boleh tengok. So, itu sahaja. Minta maaf yang terlebih dan terkurang. Nanti kita jumpa minggu depan, 5 hari bulan untuk elektronik. So, sebenarnya topik ni yang ambil ya dah, saya akan upload dekat Google Meet ni balik. Nanti link dia saya letak dalam grup Telegram. Tak sempat nak download, baru sempat download gelombang. Yang lain tak sempat. Cikgu letak balik. Dan mungkin dalam sehari 2 ni, jadi cuti ni boleh tengok. Dalam grup plastik ke langit tu. Belat. Semoga dapat A+, insyaAllah. Amin. Jadi cikgu minta maaf lah yang terlebih dan terkurang semua. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.